Membaca Jambatan Ilmu, Ilmu Pelita Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya memulakan bicara saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Saya Nur Aina Umairah binti Rusli, merupakan pelajar tingkatan 4 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pekalan Hulu. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang bertajuk Kawan Khianat Kawan. Buku ini menceritakan kisah seorang pelajar tingkatan 5 yang bernama Hafiz. Dia merupakan anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Hafiz mempunyai masalah keluarga di mana ibu bapanya sering bertengkar antara satu sama lain di hadapan mereka adik-beradik. Pergaduhan tersebut menyebabkan Hafiz berasa tertekan lalu membawa diri ke bandar Kuala Lumpur selama beberapa hari tanpa pengetahuan keluarganya kerana ingin menenangkan fikirannya. Pada satu hari, ketika Hafiz berada di stesen komuter untuk pulang ke rumahnya, dia terserempak dengan seorang rakan sekelasnya yang bernama Subra. Mereka pergi ke kedai makan yang berdekatan untuk berbual-bual serta menanyakan khabar. Ketika mereka sedang rancak berborak, kedatangan Razali iaitu rakan kepada mereka berdua membuatkan mereka berasa tidak selesa. Razali merupakan seseorang yang jahat kerana sikapnya yang suka mencuri dan menipu orang. Ketika mereka ingin membayar makanan yang telah mereka makan, pelayan tersebut telah memberitahu bahawa semua makanan mereka telah dibayar oleh Razali. Mereka berasa terkejut akan sikap Razali. Apabila tiba di rumah, Hafiz mendapati bahawa rumahnya kosong dan kedua ibu bapanya tidak berada di rumah. Jiran Hafiz memberitahu bahawa sudah beberapa hari ibu bapanya tidak pulang ke rumah. Hafiz terus membawa diri ke rumah kakaknya iaitu Hana. Di sana, Hafiz telah dimarahi oleh kakaknya kerana dia telah pergi ke Kuala Lumpur tanpa pengetahuannya. Dia risau jika Hafiz terlibat dengan perkara yang tidak berfaedah kerana Hafiz merupakan remaja bawah umur. Pada malamnya, Hafiz mengambil tindakan untuk pulang ke rumahnya semula kerana dia tidak selesa dengan mulut kakaknya yang sering memarahinya. Setibanya di sana, Hafiz ternampak rumah jirannya iaitu rumah Pak Manaf. Rumah Pak Manaf yang merupakan orang paling kaya di kampung itu telah dicerobohi oleh beberapa orang perompak. Hafiz terus mengambil tindakan dengan menelefon pihak polis. Tiba-tiba, Hafiz terserempak dengan Razali yang sedang menyorok di belakang rumahnya. Dia meminta pertolongan Hafiz untuk menyoroknya agar pihak polis tidak mengesyakinya merompak rumah Pak Manaf. Dia telah menipu Hafiz dengan berkata bahawa Pak Manaf iaitu bapa saudaranya menyuruhnya untuk menjaga rumah ketika ketiadaannya. Dengan polosnya, Hafiz mempercayai tiap-tiap kata Razali dengan membantunya menyorok di dalam rumahnya. Pada keesokan harinya, ibu bapanya telah pulang ke rumah. Ibu Hafiz memarahinya kerana semua barang kemas ibunya telah hilang. Hafiz berasa sangat kesal kerana telah ditipu oleh Razali. Hafiz bertindak untuk pergi berjumpa dengan Razali bagi mendapatkan kembali barang kemas ibunya. Akhirnya, Hafiz berjaya berjumpa dengan Razali lalu memaksanya memberitahu di mana keberadaan semua barang kemas ibunya. Semua barang kemas ibunya telah digadai di kedai emas. Bagi menebus semula barang kemas itu, Hafiz perlu membayar beberapa ratus ringgit untuk mendapatkan semula. Berkat pertolongan daripada Subra, Hafiz akhirnya dapat menebus kembali barang kemas ibunya. Kisah ini berkait rapat dengan isu yang hangat diperkatakan pada masa kini iaitu isu tentang pembunuhan seorang pelajar tingkatan 6 yang telah dibunuh oleh rakannya sendiri. Kesimpulannya, perkara ini tidak patut berlaku kerana kawan merupakan sahabat sejati yang telah banyak membantu kita ketika berada dalam kesusahan. Jikalau berkawan, kita mestilah ikhlas dan jangan menikam belakang mereka. Walaupun kita marah sekalipun terhadap kawan kita haruslah berbincang terlebih dahulu dan janganlah sampai berbunuh-bunuhan. Sampai di sini saja perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.